Kita baru lepas pada Jun 2019 lepas, bulan kita jadi strawberry. Warna dia warna pink. Jangan tuan-tuan, jangan takut dia tidak mati, tak ada orang mati kerana warnanya. Itu sunnatullah. Allah letakkan takdirnya pada hari bulan sebelah yang kita nampaknya embra dia, yang warnanya pink. Tuan-tuan lihat pelik bulan besar apa pink. InsyaAllah 29 Julai ni, tuan-tuan lihat bulan tu warnanya macam orange sikit. InsyaAllah 29 Jul lepas juga kita lihat banyak perkara-perkara yang berlaku di langit yang menakjubkan. Allah suruh kita berfikir. Ini adalah jadual falak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini izinkanlah saya untuk menyentuh tentang ulul albab dalam tajuk paradigma ulul albab yang bermula dengan ayat surah Al-Imran. Dan tajuk malam ini sebenarnya daripada buku saya yang saya edarkan, sebahagian daripada kuliah buku yang saya tulis, yang saya edarkan bulan lepas. Marilah, sebahagian mungkin tuan-tuan telah baca. Dan juga sempena dengan khutbah Jumaat 2 hari lepas. Khutbah Jais bertajuk Ilmu Falak dipelajari, waktu solat ditepati. Kedua-dua buku saya dan tajuk ini ada hubungan. Dan sebahagian marilah kita sama-sama renungi dalam sepenuh malam ini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Imran. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la yatallu lil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, yaitu mereka yang berzikir ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, seraya mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan akhirnya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tiadalah Dikau ciptakan ini secara sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, dan jauhlah kami daripada azab neraka. Inilah kesimpulan seluruh ilmu kajian agama Islam yang berkaitan dengan alam semesta. Berakhir sepatutnya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Dikau ciptakan ini sia-sia, dan Maha suci Dikau ya Allah, jauhlah kami daripada azab neraka. Azab neraka bebas, itulah kejayaan seorang pelajar yang berkaitan dengan alam semesta. Alam semesta yang cukup indah, begitu teratur, tertib, dan telah wujud sejak sekian lama Allah ciptakan. Manusia berada di salah satu tempat ini. Kita sangka kita di bumi, orang di langit. Orang di langit mereka, orang di langit, orang di bulan tengok bumi di langit. Kita di bumi, kita lihat orang bulan di langit, tapi orang di bulan tengok kita di langit. Rupa-rupanya kita semua di langit. Dan tajuk kosmologi atau kosmos buku saya itulah berkaitan dengan alam al-kauniyah, alam ciptaan Allah yang maha agung, yang kita lah satu unit yang kecil di atas bumi yang perkasa. Tengoklah bintang yang bertaburan, berbilion-bilion dalam satu kawasan yang kecil saja, dan matahari kita ada di sini. Satu daripada bintang ini adalah matahari kita. Matahari kita ialah bintang yang paling dekat dengan kita. Yang lain kita nampak dia jauh kecil sebab dia jauh. Dan bintang yang kita lihat itu kebanyakannya sudah tidak ada lagi. Kebanyakan tidak ada lagi. Yang ada ialah bekas bintang. Tentu bayangkan
cahaya untuk sampai bergerak dengan 300.000 meter per saat. Dan untuk sampai daripada bintang ke bumi kita diambil masa begitu lama. Bintang di hujung galaksi nak sampai ke bumi diambil masa 1000 tahun. Ada yang ambil 1 juta tahun. Ada yang ambil 1 bilion tahun. Maksudnya, kalau bintang yang duduknya 1 juta tahun perjalanan cahaya ke bumi, mati malam ini. Kita tak nampak mati dia. Sehingga 1 juta tahun akan datang. Payah nak bayangkan. Dan bintang yang kita tengok ni, dia sudah tidak ada lagi. Yang kita tengok bintang banyak itu, dia sudah tidak ada. Yang adalah arwah. Yang kita tengok adalah arwah. Apakah bintang lagi tidak ada? Ada. Yang ada belum dapat cahaya. Kita masih belum tengok cahaya. Dan itulah luasnya bumi Allah. Inna fi khalqis samar wa ikhtilafil anhar la yatilul albab. Dan inilah galaksi kita. Dan itu mataharinya dalam bulatan itu bahan hari kita. Kecilnya. Bumi tak nampak. Dan begitu besar agung ciptaan Allah. Teratur. Tak pernah accident. Tak pernah melanggar antara satu sama lain. Berjalan dengan teratur, tertib. Dan sayang, kalaulah saintis barat, dia tak dapat lihat keagungan ilahi dalam ciptanya. Tak ada satu yang kebetulan berlaku. Tak ada yang tersusun, mesti ada penyusun. Tak mungkin yang tersusun tidak ada penyusun. Cukup mudah. Pelajar tadika pun boleh faham. Tapi saintis terbaik Eropah tak boleh faham. Sayang sama sekali. Dan ini bumi kita. Ini bukan lukisan, ini gambar yang diambil. Bumi kita just 1 dot, 1 titik. Nampak tuan di ujung arrow itu bumi kita. Di sini kita sedang berada sekarang, di langit. Sama ada kita sedar atau tidak, kita di langit. Mana tak bawah, semuanya atas, tak ada bawah. Dan itulah ciptaan Allah yang agung. Ini gambar saintis temui satu planet sebesar bumi. Kita ada bumi, ada tanah, ada air, ada gunung ganang, tetapi planet ini semua intan, diamond. Di sini yang mahalnya kayu. Kayu tak ada. Kalau ada kayu sangat mahal. Di bumi kita tak ada belian banyak. Diamond tak banyak, itu mahal. Emas pun tak banyak, itu sebab mahal. Kalaulah emas banyak, dia tak ada harga. Dan itulah di atas langit, tuan, ditemui oleh pengkaji mereka. Satu planet itu penuh dengan alkohol, arak. Dan subhanallah. Dan ini diambil oleh NASA, oleh Amerika. Dia ada teleskop yang besar, dia panggil James Webb Space Telescope. Bintang baru beranak. Bintang baru beranak dirakamkan. Rupa-rupanya bintang macam manusia. Tak, asalnya tidak ada. Tiba-tiba lahir. Lepas lahir, dia membesar. Membesar, kemudian dewasa. Lepas dewasa, dia pun mati. Matahari ialah satu bintang. Dia dilahirkan. Kita tak tahu bila lahir, Allah yang Maha Kuasa mengetahui. Dan dia sudah dewasa. Bahkan matahari kita sudah tua. Dan matahari akan padam. Setiap bintang akan padam. Dan bintang ini pecah. Bintang ini pecah dan dirakamkan. Ini bukan lukisan, tuan. Ini gambar sebenarnya. Dirakamkan oleh, dipanggil subhanallah, bintang yang pecah. Serpihan dia kadang-kadang terlihat ke langit kita. Kita panggil bintang bereko. Itu ialah bintang yang sudah pecah. Matahari juga akan pecah satu hari. Bumi akan berakhir. Dan kita akan berpindah ke kampung halaman kita. Kampung yang abadi. Bukan di sini. Di sini ialah persinggahan. Bumi ialah persinggahan dan kita semua akan kembali ke kampung halaman kita. Kata Hamka, bila sampai masa untuk kembali ke kampung halaman, tentu kita gembira. Sebab nak balik ke kampung. Sekarang dalam perjalanan. Itu falsafah. Dan tuan, yang agung, yang besar, yang perkasa, galaksi yang mega. Mereka semua tunduk
patuh pada Allah. Mereka sedang bertasbih. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Subhalillahi ma fis sama' wal ardh, dan bertasbih pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi. Seluruh langit bumi bertasbih pada Allah. Yang lupa tasbih manusia. Jangan pelik dengan alam semesta. Allah dah istighfar, semua mereka patuh. Kalau matahari disuruh naik pukul 7, 9 minit, 7, 9 minit lah dia naik. Tenggelam 7:29, 7:29 lah dia tenggelam. Dia tak pernah ingkar sedikit pun. Dia tetap sehingga kita boleh kira ilmu falak, bilakah waktu maghrib hari ini? 7:24. Esok belum laku, kita dah kira dah. Jaiz dah kira tahun lepas lagi dah. Esok 7:28 maghrib. Bilal tak tengok matahari dah, dia tengok takwim dan dia azan. Tak percaya dah matahari. Kita tengok dah matahari. Hebat falak ni, dia tak tengok matahari. Bukan kerana ini yang kita kira berdasarkan apa yang Allah telah tetapkan dalam takdirnya. Itulah sebab khutbah terlepas, dua hari lepas, supaya kita peka dengan ilmu falak. Ilmu yang mengira tentang waktu salat, gerhana, hari raya, Ramadan dan sebagainya. Dan kita dapat kira sebelum berlaku sebab mereka makhluk yang patuh. Kalau mereka tak patuh, tak ada sains. Sains, teknologi tak mungkin wujud sekiranya mereka tak patuh. Batu tenggelam sekali masa. Esok pun tenggelam juga. Itu sunnatullah. Kalau esok dia timbul, susah kita nak kira. Buat perahu tenggelam. Dan sunnatullah dia tak berubah lah. Tidak berubah kecuali dengan Allah SWT. Dan Allah istiharkan semua yang di langit sedang bertasbih. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Tusabbihus samawati sab'a. Bertasbih pada Allah seluruh langitnya 7. Tak ada satu pun yang tak bertasbih. Tusabbihus samawati sab'a, dan seluruh langitnya 7, bumi yang 7, semua bertasbih. Wa man fihin, dan seluruh yang ada di antara langit dan bumi semua bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan seluruh yang ada di bumi langit tak ada satu pun dalam bahasa Arab. Kalau wa in min, ada min di situ. Wa in min syai'in illa yusabbih. Kalau ada min di situ, tuan-tuan, maknanya tak ada satu pun yang tak bertasbih. Semua tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihum. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Allah Maha Halim, Maha Penyantun, Maha Pengampun. Allah istiharkan tak ada satu pun yang tidak bertasbih. Langit bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih, sehingga atom dalam elektron dalam atom yang tak nampak pun sedang bertasbih. Kalaulah elektron tak bertasbih, tak ada elektrisiti, tuan-tuan. Sebab elektrisiti ni datang daripada elektron. Elektron tak pernah kita nampak. Tapi kita nampak elektrisiti. Kita nampak elektrik. Elektrisiti tak nampak lagi. Kita nampak cahaya daripada elektrisiti. Elektrik menghasilkan cahaya. Cahaya datang daripada elektron. Elektron tak pernah kita nampak. Ada wujud elektron? Wujudlah. Kata wujud tak ada elektrik ni. Nama apa elektrik? Daripada elektron. Adjektif. Dan Allah istiharkan tak ada satu pun langit bumi kecuali bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham. Kamu tak faham bertasbih mereka. Mereka bertasbih. Burung bertasbih. Dalam ayat yang lain surah An-Nur, Allah merakamkan auzubillahiminasyaitanirrajim. Alam ta'lamu Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wat tayru saffat. Kullum qala lahu salatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Apakah melihat bahawa seluruh langit dan bumi bertasbih kepada Allah? Allah ulang sekali lagi. Apakah kamu tak lihat bahawa seluruh langit dan bumi, seluruh yang ada langit dan bumi, man Allah sebut. Alam ta'lamu Allah yusabbihu man fis samawati. Man ni adalah yang berakal. Semuanya yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wat tayru, burung-burung bertasbih. Wat tayru saffat, burung yang berterbang secara
teratur, secara sah macam kita solat. Shafat Allah kata. Burung terbang, cuba tengok tuan-tuan. Dia buat lintas depan kita. Macam jet pejuang. Jarak sama, tak berlanggar. Dia sedang bertasbih. Jangan main-main. Kita tengok gelak, dia sedang bertasbih. Allah sebut. Wattairus saffat. Qad alima salatahu wa tasbihah. Dan setiap yang ada di atas langit dan di bawahnya, mereka tahu cara solat dia. Itu cara solat dia. Terbang itu solat. Dia sah macam kita. Kita pun tak betul solat kita. Burung tengok dengan sah dia. Dia solat tu. Jangan main-main. Qad alima salatahu wa tasbihah. Dia telah tahu cara solatnya dan tasbihnya sekali. Kita juga tasbih. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Sama. Tapi dalam bentuk masing-masing. Kita rokok, kita sujud. Dia terbang, dia sujud. Sujud bagi burung, terbang bagi manusia, rokok dan bersujud. Wallahu a'lamu bima yaf'alun. Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dalam ayat lain, gunung bertasbih. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam Allah rakamkan dalam surah Anbiya. A'udzu minasyaitonir rajim. Fafahamna Sulaiman. Kami berikan kepahaman ilmu kepada Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Dan setiap mereka, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah beri ilmu dan hikmah, dua-duanya sekali. Wa sanama Daud al-jibala yusabbihna tayr. Dan kami pemudahkan kepada Daud gunung ganang yang bertasbih bersamanya. Wa tayr, dan burung-burung bertasbih. Nabi Daud mukjizat dia tuan. Gunung bertasbih. Dalam tafsir, tuan baca tafsir. Ketika Nabi Daud, gunung keluar suara bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Burung-burung bersama bertasbih. Macam mana suara wallahu a'lam. Dan itu mukjizat Nabi Daud. Sekarang gunung bertasbih atau tidak? Bertasbih, tapi kita tak dengar. Wa kunna fa'ilin, dan kami melakukan apa yang kami telah tetapkan. Inilah sains. Yang kita kaji gunung, kita panggil geologi. Yang kaji burung, kita panggil biologi dan sebagainya. Ataupun zoologi, ataupun apapun nama. Dan kita tasbih. Burung bertasbih, gunung bertasbih, Allah bertasbih. Kita pun bertasbih. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an-Nawqan Rasulullah bersabda, man sabbaha lillah dubara kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang bertasbih selepas solat tadi 33 kali, wa hamadallah salasan wa salasin, dan dia alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa kabarallah salasan wa salasin, dan takbir Allahu akbar sebanyak 33 kali, fatil katisah wa tisun, jumlahnya 99. 33 Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 33, jumlah 99. Tsumma qala taman al-mi'ah, dan yang ke-100 sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ufirat khatayahu, dan Allah ampunkan seluruh dosanya. Ufirat khatayatu wa in kan mithlu zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak bawah puik di langit, di lautan. Itulah tuan, kita bertasbih. Kita kalau ingat bertasbih, tapi seluruh alam semesta bertasbih tanpa disuruh. Sebab dia diciptakan untuk tasbih, untuk patuh. Tidak ada tidak patuh. Yang tak patuh manusia duduk atas muka bumi, ada yang tasbih, ada tidak. Alhamdulillah kita semua yang tasbih. Tuan-tuan, jangan lupa tasbih setiap kali solat. Sibuk pun kenalah 33, dan akhirnya 100, capai 100 tu. Jangan lupa. Setiap kali solat, jangan, walaupun sibuk, masa berjalan pun, masa bawa kereta pun, tasbihlah. Cukup 100. Tiap kali solat. Amallah tuan-tuan. Dan kita lihat hidup kita dalam 40 hari berbeza. Jangan tinggal. Dan Allah ceritakan batu pun bertasbih. A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu orang Yahudi, ba'da dzalik, selepas kemudian itu, fa hiya kal hijarah,
Dia seperti batu, keras hati Yahudi ini seperti batu. Au asyadda qaswah, atau lebih keras dari batu lagi. Hati orang keras tuan, batu keras. Ada yang keras daripada batu, tak masuk apa dah. Tak payah sebutlah apa-apa, dia tak dengar dah. Ini antara hati orang Yahudi yang Allah sebut dalam Quran. Dan Allah mengatakan ada yang lebih lembut daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang pecah keluar sungai dari celah-celah dah. Hati orang Yahudi yang keras tak pecah dah tuan. Tak boleh keluar dah air. Tapi batu yang keras itu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Keluar sungai celah batu. Sungai kita depan mana mudah tuan. Tuan tengok ada sungai. Ada pengkaji pergi cari sungai Kelantan, kat mana wudhu dia. Dia pergi dengan kawan dia sampai hujung. Mana sungai keluar? Daripada batu. Daripada celah batu keluar sungai. Batu tak ada, tak sungai dah. Air mata keluar celah batu. Dia cerita, kemudian dia tengok depan air ni. Dia tengok atas. Air daripada atas gunung. Turun mencurah-curah. Dan ikan penuh atas. Dia cerita, 2 orang pengembara pergi cari hulu sungai Kelantan. Dan Allah mengatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang benar-benar pecah keluar sungai. Maksudnya lebih lembut daripada hati orang Yahudi. Wa inna minha lama yahshaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Dan ada batu yang pecah keluar air dari celah batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang jatuh kerana takut pada Allah. Batu di atas dia jatuh ke bawah, bukan graviti, tapi dia takut pada Allah. Di sekolah dia ajar graviti. Allah kata dia takut pada Allah. Takut dalam konteks Allah tetapkan hukum tabi dan dia patuh, tidak ada lagi. Tak ada batu jatuh ke atas. Semua jatuh ke bawah. Itu Allah tentukan. Tapi di sekolah, graviti. Tak cukup, tak selesai. Betul, tapi tak tepat. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada dan batu yang jatuh ke bawah kerana takut pada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lupa apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, batu jatuh. Ini dikaji oleh Muslim sejak daripada Al-Quran turunkan. Ibn Hathar. Kemudian kita lihat Al-Khazin. Buku dia siap dalam kurung ke-8, ke-9, 10. Kemudian Newton hidup kurung ke-17, 1000 tahun kemudian. Tulis dan sampai hari ini kata-kata Newton lah yang mengasah graviti. Tapi Newton mengatakan saya bukan. Dalam bahasa dia, Newton kata, if I can see further because I'm standing on giant shoulder. Kalau saya dapat tengok banyak tentang ilmu sains ini sebab saya duduk di atas belakang umat Islam. Saya duduk di atas belakang gergasi. Gergasi maksudnya lah Ibn Haytham. Yang dia rujuk kitab Al-Manazir yang disalin oleh Newton itu daripada Islam. Dan barak sampai hari ini masih mengatakan pengasas graviti diajar di sekolah Newton. Seolah tidak ada orang lain. Sedangkan Newton itu 1000 tahun lahir selepas masuk Islam. Kena tipu. Allah mengatakan graviti itu bukan graviti, tapi kena takut pada Allah. Itu dimensi kita, itu paradigm kita. Nak tukar kat sekolah, tak boleh tuan-tuan. Graviti lah. Pohon bertasbih. Dan kita lihat dia keluar gas oksigen. Bukan dia yang keluarkan, Allah yang tentukan. Dia hisap karbon dioksida. Dia keluar kesejukan. Dan kata kajian ini dia keluar sepokok 1000 gallon air, 100 gallon air dalam satu hari. Air yang jadi ekon kita duduk pokok sejuk. Sebab mereka sedang bertasbih. Dan subhanallah, kini kajian terbaru. Mereka letakkan alat ini di pokok. Mereka tukarkan gelombang sya'wih yang dikeluarkan oleh pokok sangat-sangat kecil. Tak dapat kita nampak. Dia keluar suara tasbih. Kemudian dengan alat ini, amplifier ini, ditukar daripada gelombang yang sangat kecil jadi muzik. Dia tukar jadi muzik, bukan asal muzik, tapi nak transform gelombang yang tak
tak pernah kita rakam itu, dikeluarkan dari pokok, keluar muzik yang sangat sangat cantik. Totally try sekali, try. Tengok, dia sound get wild, coba tengok, dan dia keluar suara sangat indah. Dia sedang bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu hamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada satu pun langit dan bumi kecuali mereka sedang bertasbih, tapi kamu tak faham tasbih mereka. Itu semua saya jelas dalam buku saya. Yang tuan dah baca boleh jadi dah dapat jelas. Tanya cantik bunga ini. Tuan dengarlah, bunga yang secantik bunga raya kita, cantik sungguh muzik. Asalnya gelombang bertasbih ditukarkan oleh orang barat menjadi muzik untuk rakamkan, yang tak dengar tu didengarkan. Dan alhamdulillah, ini 2 Julai. Lepas dia rakam suara bunga ini macam bunga hibiscus kita, bunga raya kita. Dia keluar muzik yang cukup cantik dan suara itu mendayu-dayu, subhanallah. Dalam konteks mereka. Kita sebut subhanallah, bunga sebut kata lain, tapi maksudnya subhanallah. Wa in min syai'in illa yusabbihu hamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Sabbaha lillahi ma fis samawati yusabbihu lillahi ma fis samawati. Dan seluruh ayat Quran yang kita baca tadi, Allah mengisytiharkan semua bertasbih, kecuali yang lupa manusia. Ini kajian dilakukan oleh saintis barat, dilaporkan tuan yang baca dalam New Scientist. Ini dah keluar tahun lepas, saya petik balik. Dia rekod apa yang sekarang sudah jadi komersial dah. Dah buat alat ini boleh beli dah. Boleh beli, tapi di Malaysia tak tahulah ada jual atau tidak. Boleh beli alat ini, dengar suara pokok. Pokok bercakap. Kalau kita cakap 50 tahun lepas, orang kata kita gila. Pokok bercakap, tuan-tuan. Dan ada cerita barat, Alice in the Wonderland. Tak silap saya. Dia bercakap dengan pokok. Gadis ataupun anak kecil ini bercakap dengan pokok, dengan bunga. Dan dia asalnya adalah dongeng. Tetapi sekarang dikonfirm, pohon bercakap. Pokok bila dia dibakar, dia menjerit, menangis. Bila dia happy, disiram air, dia gelak ketawa. Dirakamkan suaranya. 50 tahun lepas kita sebut, orang kata kita gila. Pokok bercakap gila lah. Sekarang dibuktikan oleh saintifik. Suara dia keluar. Sangat kecil suara dia tu, tapi dirakamkan, dibesarkan sekarang. Dengan ada nanoteknologi, dengan ada amplifier, ada nanoteknologi sekarang, kita boleh besarkan yang kecil. Sehingga sekarang telah dapat dirakamkan atom yang dapat rakam para saintis daripada Mesir. Maxwell namanya, yang dapat Nobel Prize beberapa tahun lepas. Dia datang ke Malaysia dan dia dapat rakamkan atom yang selama ini kita tak pernah nampak, yang kita teori, tapi hari ini dapat rakamkan elektron sekali. Elektron tak pernah kita tengok. Tapi kita berhujah ada elektron sebab ada matriks. Matriks itu datang daripada elektron. Dan sekarang dirakamkan pokok yang bercakap. Akar dia bercakap. Bila ada air satu tempat, dia mesyuarat semua akar pokok. Sini ada air. Tak cerita ni cerita Alice in the Wonderland. Dulu ya cerita macam ni ialah cerita dongeng. Sekarang pokok bercakap, akar dia dirakamkan, suara keluar, tuan-tuan. Subhanallah. Insya'in tidak subhamdih. Dan akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Dan kajian banyak sekarang ke atas pokok bercakap. Jena-jena antarabangsa sekarang mereka kan pohon bercakap. Kesimpulannya pohon bercakap dengan berbagai-bagai. Macam mana pokok bercakap? Dia keluar signal. Kalau ditebang pokok sebelah menangis. Dia menangis, quote-unquote. Suara dia suara berbeza. Asalnya suaranya cantik, keluar muzik cantik. Bila kita tebang pokok sebelah, dia keluar muzik yang kacau. Dia menangis. Dan itulah kehidupan. Dalam satu hadis Rasulullah, dalam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi kubrain. Rasulullah lalu pada 2 kubur. Waqala innahuma yu'adzaban. Dan dua-dua dalam penghuni kubur itu diazab oleh Allah SWT. Disebab mereka melakukan dosa besar, 2 besar. Yang pertama Rasulullah sebut
Fakana satu tasarruf min baulih. Dan bila dia kecil, dia tak tak lawas, tak bersih. Itu adalah dosa besar. Dan dia diazab dengan sebab itu. Kemudian yang kedua, pakaian syik bin namimah. Dan satu lagi, dia mengandung domba. Dia pergi bawa fitnah, bawa berbagai-bagai perkara yang buruk pada orang lain. Itu juga dosa besar. Apa yang saya nak sebut di sinilah, ma'akhadha jaridah rotbah wa syaqaha nisfainin. Rasulullah ambil satu pelepah tamar yang masih hidup, yang masih segar, dibelah dua. Fasyaqqa nisfain anzar fi kulli qabrin wahidatan fi qabrin faghaza fi kulli qabrin wahidatan. Dan Rasulullah letak yang dah pecah dua itu, satu kubur tak satu ini, satu lagi tak di sini. Dan Rasulullah sebut apa? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza. Dan Ibn Abbas tanya, kenapa Rasulullah lakukan ini? Dan Rasulullah jawab, la'alla yukhaffifu anha ma lam yabisa. Yabisata. Mudah-mudahan ia bisa. Mudah-mudahan dia mohon ampun. Mudah-mudahan pelepah ini mohon ampun selagi dia tidak kering. Apa maksudnya? Pohon bercakap. Pohon minta ampun. Pohon bertasbih. Inilah daripada hadis yang sahih. Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, sama ini kita ingat simbolik. Benar-benar dia bercakap. Benar-benar minta ampun. Itu sebab perbahasan. Kalau ada rumput atau kubur boleh kita cabut atau tidak. Ini sebabnya. Ini sebabnya. Jangan racun. Dalam satu hadis yang lain menceritakan pohon yang basah berzikir, bercakap. Maka Rasulullah juga yang dah kering dah pun bercakap juga. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah berkhutbah di atas mimbarnya dibuat daripada batang tamar. Dan bila sudah lama sahabat tukar mimbar ini dengan yang baru, ia lama menangis. Menangis sebab rindu, sebab dia digunakan Rasulullah untuk berkhutbah. Yang sudah kering pun menangis, keluar suara lagi. Masa Rasulullah semua dengar, kita tak dengar dah sekarang. Sebab suara dia sangat kecil. Allah besarkan semua dengar. Batu-batu bertasbih masa Rasulullah dapat didengar oleh para sahabat. Sekarang dikonfirm oleh saintifik. Dan Rasulullah pergi kepada mimbar dia, letak tangan dia, maka berhentilah tangisan daripada mimbar yang ditukar tadi. Imam Bukhari. Dalam satu hadis lain, Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam satu kisah Nabi yang sebelum Rasulullah. Nabi ini berehat di tepi pokok, kemudian digigit oleh seekor nyamuk, bukan seekor semut. Dan entah macam mana Nabi ini ambil api bakar satu sarang pokok semut. Yang gigit dia seekor je, macam kita juga lah. Yang dia bakar habis satu sarang. Dan Allah wahyu kepadanya, an qarasatka namlatun ahraqata ummatan min tusabbih. Sebab seekor Allah kata kepada Nabi ini, yang gigit kamu bakar seluruh family dia. Yang mereka sedang bertasbih. Kamu bakar dia. Semut bertasbih, tuan, jangan main. Semut bertasbih, burung bertasbih, katak bertasbih. Kita bangun pagi-pagi, kita tak bangun, burung tak tasbih, tuan. Cengkerik dah tasbih, tekak marik, cengkerik tasbih lah dia kerja dia. Bunyi bising, masuklah hutan bising, tasbih. Katak bukan pagi hujan, dia bertasbih. Kena tukar paradigm kita. Nak sampai sekolah, tak boleh. Ini cerita apa ni? Cerita karut. Ini ialah Al-Quran dan hadis yang menceritakan bahawa seluruh bertasbih. Wa im min syai'in illa bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Lama lagi lah nak sampai dalam kurikulum kita. Dan dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah nyatakan bagi orang yang menuntut ilmu, dan dia akan didoa oleh
langit dan bumi. Ahli langit dan bumi hatta namlah fi hujriha. Semua berdoa kepada orang yang menuntut ilmu. Dan hatta al-hut yusallun alal al-muallim an-nas al-khaira. Dan sehingga ikan pun bertasbih ataupun berdoa kepada orang yang mengajar ilmu kebaikan kepada orang lain. Mengajar bukan sahaja manusia yang berdoa, tapi haiwan terus berdoa. Semua pun berdoa. Jangan salah takut, tuan-tuan. Namlah semua berdoa, ikan berdoa, dan itulah nilai ilmu. Ada satu kajian lain. Semua saya tulis dalam buku saya. Tuan-tuan ada baca, boleh jadi dah. Saya ulang balik. Ada seorang profesor di University Oxford, di England. Dia pergi Afrika atau di mana. Dia bawa alat yang baru, alat nanoteknologi, mikrofon yang sangat-sangat seni, yang dapat rakamkan suara yang sangat kecil, yang tak kena rakam. Tadi dia rakam daun kan, pokok. Sekarang dia rakam suara semut. Dan dikeluar dalam Times Online. Tuan-tuan boleh cek balik. Saya ambil dalam ni. Dia ambil dan dia masuk ke sarang semut, dan berita ini keluar di negara Arab. An-namlu yatakallam wa yusasir aydan. Semut bercakap dan mereka berbincang, bergelak ketawa, riuh rendah dalam sarang semut. Kita tak dengar, tuan-tuan. Tapi bila rakam, semua dengar. Semut bercakap, semut mengilai, semut menangis. Terperanjat profesor yang lakukan kajian ini. Ini profesornya. Namanya Profesor Jeremy Thomas. Dan dia buat kajian semut, dia rakamkan semut. Semut boleh sebut semua huruf. Kita orang Melayu ni susah nak sebut walabba, tuan-tuan. Susah. Dia boleh sebut, semua boleh sebut. Dan dia heran, dia rakamkan dengan alat ini. Ini alatnya. Alat ini dah lama, sekarang lagi canggih. Sehingga kita letakkan pokok, kita dengar suara pokok. Ini masa itu tahun 2009, dah lama, 20 tahun lebih. Ataupun dah 20 tahun, hampir 20 tahun. Ini alat nanoteknologi. Dan dia rakamkan, dia masuk dalam busuk, dalam sarang semut, dan dia tinggal. Dia ambil kamera yang kecil, kamera juga nanoteknologi. Dia ambil mikrofon juga teknologi yang tak pernah rakam sebelum ini. Dia dapat rakam suara semut riuh rendah. Apa dia buat? Dan profesor ini heran. Dia tengok kat mana pokok semut ni bercakap. Dia buka mulut, tak ada lidah. Lidah tak ada. Semut tak ada lidah, tuan. Habis dia cakap dengan apa? Dia rakam balik. Sekalian dengan kamera sekali. Tak kamera, tak suara. Rakamkan. Tiba-tiba suara keluar daripada abdomen yang 3 tempat. Yang 3 belakang tu keluar suara dah. Dia kecil satu keluar do, re, mi, so, fa, so, la, ti. Subhanallah. Jadi dia sebut perkataan itu dengan macam saxophone. Perkataan tersebut dia keluar suara berbeza. Dan dia bercakap dengan itu. Terperanjat profesor ini bahawa semut tidak bercakap dengan lidah. Cakap dengan abdomen. Dia tengok cengkerik pula. Cengkerik tak bercakap dengan mudah juga. Dia bercakap dengan sisi dia. Belalang pun bercakap dengan tepi ni, tepi sayap. Baru kita tahu. Dia datang ke Malaysia, dia buat kajian. Semut bercakap dengan abdomen. Cengkerik bercakap dengan sayap, tepi sayap. Ia bunyi cengkerik itu bukan daripada mulut. Daripada sini. Daripada tepi, sisi. Bukan saya kata, profesor ni kata. Dia bertasbih bukan dengan mulut. Tak pelik, tuan-tuan. Di akhirat kita tak cakap dengan mulut lagi. Kita bercakap dengan kulit kita bercakap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma syuhada Allah ilan nar ba'um juza'un. Apabila di hari kiamat nanti orang musuh Allah akan diletakkan dalam barisan beramai-ramai dan dibawa ke neraka. A'udzubillah. Hatta idza ma jauha, bila sampai ke neraka, syahid alihim samuhum wa absaruhum, dan kulit mereka bercakap, mata mereka bercakap, wajluhum bima kanu ya'malun, dan mereka menyaksikan apa yang dia buat atas muka bumi dulu. Yang bercakap, tangan bercakap, mulut tak bercakap dah. Kulit bercakap. Hatta idza ja'uha syahid alihim samuhum, telinga bercakap,
wa absaruhum, mata bercakap, wa juluhum, dan kulit mereka bercakap, kulit kita bercakap. Bima kanu ya'malun, apa yang mereka buat atas muka bumi dulu. Mulut tutup dulu. Sekarang mulut boleh berbohong. Nanti mulut tutup, tangan bercakap, saya yang tembak. Saya yang lakukan. Mata saya yang tengok. Tak boleh bohong lagi dah. Mulut tutup. Wa qalu julihim lima syaitan linat. Dan mereka berkata pada kulit mereka, kenapa kamu cakap wahai kulit? Qalu, ini jawapan kulit. Antaqanallahu alladhi antaqalla syai', dan Allah memberi kami bercakap. Yang dulu pun semua tu Allah yang beri bercakap. Wa huwa khalaqakum awal marrah, dan dialah yang cipta kamu awal dulu. Wa ilaihi turja'un, dan pada Allah lah kamu dikembalikan. Rupa-rupanya kulit kita bercakap, tuan-tuan. Hari ini saintis mengkaji. Dia rakam tangan pita yang sangat efisien. Ini dia pita dia. Bahawa kulit kita ada pita yang sangat-sangat efisien. Namanya DNA. DNA ini dia rakam semua yang kita buat. Orang yang bohong, orang yang baik, orang yang menipu, orang yang membunuh, buat lakukan kesalahan, semua ada dalam ni. Dah boleh baca dah sekarang. Kita boleh baca lah. Oh, rupa-rupanya lepas penci bawa masjid ni. Ni, rakam macam ni. Semua tahu. Tak boleh bohong dah. Di China, tuan-tuan, dia ambil semua DNA dia dalam genom. Dalam projek genom mereka, semua dia tahu sifat ayat dia. Yang menipu, yang rasuah, semua ada tulis di sini. Nak cari menantu orang Cina, cari tengok di sini lah. Nak ambil insurans pada tengok, oh ada 5 penyakit. Kecil manis dengan darah tinggi, yang semua ada, tak boleh ambil tahu ini. Sekarang Malaysia tak sampai lagi ilmu ini. Ilmu ni belum sampai ke Malaysia. Ilmu dikaji dalam mind, body, soul. Dan sekarang DNA kita tak berbohong, tuan-tuan. Dia rakam semua yang kita buat daripada ketemu Allah. Itu barulah kulit kita yang catat, yang mereka catat lagi tepat. Segala-gala. Tak ada satu pun yang tertinggal yang mereka catat. Tetapi yang DNA kita, sebahagian besar dia dapat catat apa yang kita lakukan. Kita bagi azan dah. Alhamdulillah. Tak sama sekali. Dan tadi ialah kulit yang merakamkan kita, otak kita. Ni bahagian depan ni, tuan-tuan, atas depan ni. Ubur-ubur ni tadi, rakam juga. Kalau kita bohong, dia jadi kuning. 1 titik, 2 titik. Lama jadi semua kuning. Pembohong. Bila menipu, dia kuning, dia tebal sikit. Skill dia tetap tengok sebelah kanan. Yang putih itu, yang tertuan kat masjid ni semua putih. Alhamdulillah. Semua putih. Saya nampak putih semua. Kalaulah masa muda dulu, suka berbohong, menipu, kuning. Tetapi yang merah ni pembunuh. Pembunuh semua ada merah sini. Dapat kenal dengan MRI. Masuk dalam terowong MRI itu, tuan. Berat saya kena, tuan. Kena 3 jam. Sebelum buat perbudahan begini. Letih. 3 jam duduk dalam tu. Semua dah badan kita dia scan. Tapi doktor tu tak minat dengan color. Dia nak tengok penyakit kat mana je. Dapat color. Otak kita dapat color. Yang ini pembunuh. Yang pembunuh tu antara kuning merah. Yang paling jahat di dunia tu yang paling bawah. Merah hitaman. Itu tuan-tuan semua putih yang atas. Bersinar di sini. Ini bukan malaikat yang catat. Yang ini yang fizikal kita. Doktor dapat tahu, oh ini penipu ni. Cakap cantik tapi dahi ni kuning. Menipu. Dah kena dah sekarang ni. Tapi Malaysia tak pandai lagi. Di China dah boleh baca, Rusia boleh baca dah. Amerika tak baru nak belajar. Amerika baru nak belajar. Rupa-rupa saintifik ini berkembang di China dan Rusia. Bukan di Amerika. Tak tahu ingat mereka ke? Dengan Iran berkalah. Dengan Gaza berkalah. Cakap besar. A'udzu minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dar'an wal qamara faqaddarahu manazila ta'lamun wal hisab. Ini ialah khutbah yang lepas. Khutbah Jumat. Jaiz. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dar'an, dan Allah lah, dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan matahari bercahaya, bersinar-sinar.
wal qamara nura, dan menjadikan bulan bercahaya. Wa qaddahu manazilatan ada sinin wa hisab, dan Allah lah yang mentakdirkan manazil bulan untuk kita kira tahun, waktu, takwin dan sebagainya. Ma khalaqallahu bil haqq, dan Allah tidak menciptakan ini semuanya dengan kecuali dengan hak. Ifasul ayatakum ya'lamu, dan Allah perjelaskan ayatnya supaya kamu dapat mengetahui. Dan inilah Allah jadikan matahari, jadikan bulan untuk kita kira. Bulan untuk kita kira bulan hijrah, tahun hijrah. Matahari untuk kita kira tentang tahun Masih. Dua-duanya berkaitan. 1 tahun hijrah 364 hari. 1 tahun Masih 365 hari. Beza tahun hijrah dengan tahun Masih ialah 365 tolak dengan 354, berapa? 11. 1 tahun beza antara tahun hijrah dengan tahun Masih 11 hari. Dalam 300 tahun berapakah beza? 11 kali 300, 3.300 hari. Berapa tahun? 3.300 bagi dengan 365, jawabnya 9. Dalam 300 tahun Masih bersama dengan 309 tahun hijrah. Walabisu fi kahfihim salasanatin wazdatu tis'a. Mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun tambah 9 tahun lagi. Ahli tafsir mengatakan 300 tahun Masih, 309 tahun hijriah. Itu kiraannya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Imam Qurtubi. Dan bulan, bintang, bulan, matahari ialah untuk kita kira matahari, untuk kita kira masa. Satu masa dia mengembang, dia hilal, satu masa dia purnama, dia penuh, dan dia kembali pada kecil balik. Kita baru lepas pada Jun 2000 lepas, bulan kita jadi strawberry. Warna dia warna pink. Jangan tuan-tuan, jangan takut dia tidak mati, tak ada orang mati kerana warnanya. Itu sunnatullah. Allah letakkan takdirnya pada hari bulan sebelah yang kita nampaknya embra dia, yang warnanya pink. Tuan-tuan lihat pelik bulan besar apa pink. Atau tak tengok pun, tidur. InsyaAllah 29 Julai ini, tuan-tuan lihat bulan tu warnanya macam orange sikit. InsyaAllah tak berlaku lagi, kita dah kira dah. Dan 29 Jul lepas juga kita lihat banyak perkara-perkara yang berlaku di langit yang menakjubkan. Allah suruh kita berfikir. Ini ialah jadual falak. Kadang-kadang kita ni tak peka dengan falak. Dan 17 hari bulan Mei nanti, 17 hari bulan ni, kita boleh semak dengan kiblat kita. Pada pukul 5 lebih-lebih petang, cik bayang tu dia menggambarkan ke arah kiblat. Dan itu diterangkan dalam khutbah yang lepas. Dan di sini kita lihat banyak peristiwa yang berlaku di alam langit pada tarikh-tarikh tertentu, dan ini dikaji oleh orang Islam. Sedangkan dia ilmunya dekat dengan kita. Dalam Al-Quran banyak ilmu kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran sangat banyak, tapi kita abaikan. Yang kita kira ayat hukum hanya sedikit, tuan. Tetapi yang mengkaji tentang ayat kauniyah ialah orang barat. Dan kita baru saja melepasi zaman solstis. Zaman solstis pada 22 Jun, 21 Jun lepas. Apa dia solstis? Kita belajar ilmu kosmologi sikit malam ni. Ya, saya tulis dalam buku saya tu sedikit sebahagiannya. Solstis maksudnya matahari dengan bumi paling dekat, paling panas. Dan dia telah berlaku satu Muharram lepas, dia berlaku solstis, iaitu Jun 21. Dan yang menakutkan, tuan-tuan, di atas Marikh pada 29 Jul lepas, dan hari ini pun masih nampak lagi, tapi tak ada orang atas Marikh kan. Tetapi diambil gambarnya, matahari sudah naik daripada barat. Sekali lagi, penduduk Marikh sudah nampak matahari naik pada barat. Dan ini sunnatullah, jangan takut. Ini kita panggil dalam falak retrograde motion, tapi tak ada sebut dalam khutbah lepas, sebab ini menurut satu tahap lagi ke atas. Dan inilah saya dengan Mufti Fahang masuk dalam kampung-kampung untuk sampaikan mesej ini kepada masyarakat. Saya dengan sahibul samahah Datuk Seri Haji Abdul Rahman selama 10 tahun, tuan-tuan.
masuk kampung-kampung untuk sampaikan mesej ini kepada orang kampung. Kita tahu bahawa orang kampung susah nak belajar, tapi mudah-mudahan anaknya yang akan dihantar ke Tanjung Balok. Dan alhamdulillah, Selangor juga mengambil proaktif untuk sampaikan ilmu ini. Dalam khutbah pula, beberapa bulan lepas, Persatuan Falak Syar'i jemput saya bertiga dengan pakar-pakar falak negara untuk bincang bersama di Masjid Tengku Jemaah di Jelutong untuk sampai pada mesej kepada masyarakat. Dirakamkan terhadap kuliah yang saya bagi kat sana pun ada rujuk mereka. Dan diakui oleh JAIS. Sehingga JAIS buat keputusan daripada resolusi daripada seminar itu, semua penceramah yang ada tauliah di Selangor mesti ikut keputusan yang kami putuskan di dalam pembentangan di Falak Syar'i lepas. Apakah keputusan? Tuan-tuan siap balik. Ini sangat menakutkan. Di Marikh matahari sudah naik daripada ke barat. Dan di bumi tak berlaku lagi, tapi akan berlaku, tuan-tuan. Perkara yang kalau kita datang Marikh sudah berlaku matahari naik pada barat dalam proses retrograde motion namanya. Dia berlaku 29 Mei lepas. Jun 1929. Dan sekarang pun masih naik pada barat. Tiap-tiap hari naik pada barat. Tak naik pada timur dah. Kita naik pada timur, dah di Marikh dan naik pada barat dah. Dan tanda hari kiamat ialah di bumi pula kita nampak dia di barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah yang mengatakan Rasulullah la takmusa hatta tarnul syams min maghribiha. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah matahari naik daripada barat. Kalau kita duduk atas Marikh dah naik daripada barat sekarang. Fa ta'alat wa rahan nas aman man 'alaiha. Bila matahari naik pada barat, semua atas muka bumi beriman. Semua. Fa zaka hina yanfa'u nasan imanuha. Lam takun amanat min qabl. Bila naik matahari daripada barat, pintu taubat tertutup. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi Allah terima. Dan la yanfa'u nafsan imanuha, tidak berguna lagi sejauh itu kepada imannya. Lan takun amanat min qabl. Kalau dia tak beriman sebelum itu, iman hari itu tak terima lagi. Di Marikh sudah naik pada barat, tuan-tuan. Di bumi belum lagi. Tanda-tanda sudah dekat. Dan kajian kosmologi agak tinggi sikit, langit sudah berhenti berkembang. Kalau dia kecut, kata saintis, maka seluruh akan berlanggar. Dan Allah sebut iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Subhanallah, menakut. Takkah menggetar jiwa kita dengar. Bila bumi, bukan gempa bumi, tuan-tuan. Bumi digoncang segoncangnya. Segala isi perut keluar, dihambur keluar-keluarnya. Hari itu manusia bertanya bumi, kenapa bumi kamu menjadi macam ni? Hari itu bumi bercakap. Malah kita tanya, kenapa bumi kamu macam ni? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercakap hari itu. Tadi pokok bercakap, bumi pula bercakap. Dan bulan terbelah. Ketika Rasulullah Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, iqtisa wan syaqqal qamar. Hari kiamat sangat dekat. Hari kiamat sudah dekat. Wan syaqqal qamar, dan bulan terbelah. Bila bulan terbelah? Ketika Rasulullah Allah kata hari kiamat sudah dekat. Hari Rasulullah masih ada, Allah kata hari kiamat sudah dekat. Apatah lagi kita sekarang 1400 tahun kemudian, lagi dekat. Bila Rasulullah Allah kata iqtarabatis saah wan syaqqal qamar, hari kiamat sudah dekat, apatah lagi sekarang. Dah bersediakah saya dan kawan, apakah kita sudah bersedia? Dan tanda-tanda sangat banyak. Antaranya gempa bumi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah, panjang hadisnya, tetapi antaranya la takmusa hatta taksur al-zalzal. Tidak berlaku hari kiamat sehingga banyak gempa bumi
Yang kemucaknya bumi yang gempa. Ya, saya baca tadi, "Idza zulzatil ardu zilzalaha." Itu kemucaknya bumi yang bergoncang. Sekarang gempa bumi, bukan bumi lagi, gempa bumi sebahagian kecil je. Dan yang paling dekat dengan kita ialah di Venezuela, 7.2 dan 7.5 skala Richter hanya berselang beberapa jam je. Akibatnya sangat menakutkan. Dia berlaku serentak bukan sahaja Venezuela, di Jepun, di Caledonia, New Guinea berlaku serentak. Kemudian di Jawa juga berlaku, di Lampung juga, tak silap saya, berlaku juga, tapi rendah. Hari itu banyak sangat berlaku, tapi yang kemuncaknya di Venezuela. Di Venezuela sampai hari ini masih lagi ranak tata. Ini dia Venezuela. Antara tanda hari kiamat sudah hampir ialah banyaknya berlakunya al-zalzal, yaitu gempa bumi. Dan kematian 1.430 pada hari pertama. Bangunan 60.000 yang kolaps. Dan yang hilang penduduk 50.000 tak jumpa lagi. Ini hari pertama. Apabila 7.2 skala Richter dan 7.5 skala Richter telah berlaku, maka kita lihat kemalangan yang sangat parah. 60.000 bangunan kolaps. Ini gempa bumi, gempa satu bahagian je, Venezuela je. Menjelang kiamat, bumi yang bergoncang. Seluruh geluk bumi ini bergoncang. Nak lagi ke mana nak? Ainal mafar? Nak lagi ke mana lagi? Dan data hari ini 10 Julai, 2-3 hari lepas. 3.889 yang telah mati. Hari pertama 1.400. Dan hari 10 Julai 3.800. Dan hari ini bertambah lagi. Dan 17.000 lebih hilang rumah tangga. Yang masih tertimbus di bawah runtuhan masih tak dapat dinilai lagi. Di Jepun, tuan-tuan, lonjakan daripada bawah ni talak Pulau Jepun ke tengah laut. Daripada bawah ni, daripada berita yang kita terima ini, ditalak Pulau Jepun ke tengah. Kalau talak Singapura, terpisah daripada Johor. Keluar emas di Antartika, tak berapa lama lepas Venezuela keluar gunung berapi, keluar emas, bukan keluar lava, emas. Alhamdulillah, tak sempat nak ambil emas. Yang keluar ialah gold. Bumi telah mengeluarkan khazanah dia sekarang. Singapura pun akan keluarkan emas. Dan sekarang Turki memunggah emas di Singapura. Sekarang Singapura yang adalah hadis Rasulullah jadi gunung emas, sekarang Turki telah pungut bila dam ataupun empangan dibuat di hulu sungai, di Ulfa, dekat dengan hulu sungai, di sekat di bawah pungut emas. Emas sudah banyak Singapura, ini tanda dalam makin dekat dengan kiamat. Dan satu lagi ialah peti banyak. Rasulullah sebut tanda hari kiamat, taksal sa'iqa inda iktirab as-sa'ah. Menjelang hari kiamat, petir guruh yang membunuh berlaku sangat banyak. Sehingga pagi-pagi orang bangun, dalam hadis ini, orang bercakap, siapa mati semalam? Ya kena panah petir. Maka dijawab, si fulan mati di panah petir. Ini hadis Musnad Imam Ahmad. Di mana tempat paling banyak petir, tuan-tuan, di dunia? Di mana? Kuala Lumpur dikenal pasti tempat yang paling banyak petir. Kita kalau dengar guruh, tuan-tuan, Masya Allah, Malaysia yang menakutkan. Kita dah hari-hari dengar tak ada masalah. Orang yang baru sampai Malaysia pucat, pegang dinding sampai ke kelai, pegang gini tak keluar. Dengar macam nak kiamat. Kebetulan pula sampai hari Jumaat. Mati. Panah petir, tuan-tuan. Berjalan, jangan berjalan tepat tepi pokok. Bila ada petir, tuan-tuan, jangan singgah pokok-pokok. Mudah cepat kena. Dan tanda menjelang kiamat banyak petir dan petir bertasbih. Allah menyebut yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petir yang sama kita tu dia sedang bertasbih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Sebab petir tu takut pada Allah. Allah perintah dia panah lah. Dia tak
kata itu lagi, tak bantah lagi. Dia sedang bertasbih, cara peti bertasbih dia bunyi, "Was-sawa wa yusir sawa yaqufi yusibah man yasha'," dan Allah turunkan guruh pening yang menimpa siapa yang Allah kehendaki. Wa hum billahi wa hum syadidul mihal, dan mereka berbahas, berbantah-bantah tentang Allah, dan mereka melakukan perbantahan yang sangat dahsyat. Ayatnya turun ketika Rasulullah dan mereka yang membantah Rasulullah di panah petir. Tengoklah dalam surah Ar-Ra'd, tengok tafsir dia, siapakah yang kenal dan bagaimanakah. Rupa-rupanya peti bertasbih, dia panah, dan Kuala Lumpur diistilahkan tempat yang paling banyak. Kita banyak siap betul. Ini dirakamkan 15 Jul lepas. 15 Jul lepas, tengoklah peti Kuala Lumpur. Kita bangunan tinggi-tinggi, bahaya. Hampir setiap bangunan tinggi kita di panah peti. Ini dirakamkan oleh Barat. Barat siar dunia, Kuala Lumpur lah tempat yang menakutkan. Hari Jumaat, peti lah berlaku. Banjir lah kemudian. Mari kita berfikir. Mekah apa kena juga. Menara jam Kuala Lumpur, Mekah berapa kali dia kena lah. Dia jarang berlaku tuan di Mekah, tapi kalau berlaku peti kena lah. Banyak kali kena. Menara jam yang tinggi tu, yang ada simbol macam tanduk tu atas tu. Bulan bukan tanduk. Dan sekarang yang datang ialah El Nino. Panas. Kepanasan yang tak dapat tanggung lagi dah. Sekarang Eropah lebih panas daripada pada pasir Sahara. Pernah berlaku tak? Tak pernah berlaku. Tahun ini bulan Jun merekodkan Eropah lebih panas daripada Gurun Sahara. Gurun Sahara berapa sekarang tuan-tuan? 55 darjah Celsius. Eropah lebih tinggi lagi. Kematian sangat ramai di Eropah. Sebab berlaku satu gelombang panas yang sangat luar biasa. Manusia merosakkan alam semesta, merosakkan dengan perang, dan menggunakan berbagai-bagai jenis atom nuklear dan sebagainya yang kita sedar atau tidak sedar. Dengan berporos dengan tungstennya dan uraniumnya yang dibebaskan udara, dan sekarang datang satu lagi bala yang kita nama El Nino yang sedang menyerang di Laut Pasifik. Dan apa yang berlaku ialah dipanggil double heat dome yang berlaku pada Amerika. Amerika angkuh dan Allah datang kepanasan yang tidak tertanggung dan terbakar bumi Amerika. Tapi berita tak sampai ke Malaysia. Ini ialah cuaca di Amerika hari ini. Saya ambil ini bila tarikhnya. Saya ambil semalam tapi mungkin 2-3 hari lepas. Ini cuaca terbaru Amerika. 117, 120, 121 tuan. Ini tak pernah berlaku di Amerika. Dia setiap negara Islam, dia Gaza, dia London, dia Iran, dia hantar dengan api panas dia, dan Allah bagi dengan panas cuaca El Nino di Amerika. Dan dia adalah suhu yang paling yang direkod di Amerika. Inilah antara yang panas. Sungai kering. Sungai di Amerika kering tuan. Tengok sungai di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya sekarang tinggal sikit dah air. Orang Amerika sudah hampir kehausan. Selama ini mereka Gaza tidak ada air. Sekarang Allah bagi Amerika tak ada air. Dan sungai kering. Ini sungai mereka. Tak ada air sebiji pun tak, setitik pun tak ada. Satu sungai tuan tak ada. Sungai kita, sungai sepadan Kelantan dengan Thailand tu, kadang-kadang kering juga, tapi masih ada air. Ini langsung tak ada air. 100% kering. Panas yang tak tertanggung lagi. Ni Eropah. Eropah panas ini 2 minggu lepas. Data saya ambil 1,300 orang mati. 1,300 orang mati, usia dia 65 tahun. 55 tahun matilah dia. Yang mati itu 65 tahun ke atas. Kenapa dia pilih 65 tahun? Allah yang takdirkan. Dia angkuh tuan. Dia kata kita boleh hidup sampai 100 tahun di Perancis. Kami boleh hidup sampai 100 tahun. Orang Islam mati 40 tahun. Sekarang 60 tahun karena panas mati bergelimpangan. Dan ini berita hari ini yang saya petik, tapi mungkin berita ini buat 3 hari lepas.
Sudah 20.000 yang mati dalam minggu ini karena panas. Kenapa berita tak sampai ke Indonesia? Mereka tutup. Inilah negara yang bersama dengan Amerika hancurkan negara Islam. Dan Prancis yang banyak memberikan pertolongan pada Amerika untuk hancurkan Gaza. Italy, UK, Jerman, itu 4 buah negeri yang banyak membantu Israel untuk hancurkan Islam. Empat-empat ini semua tengok terbakar. Perancis telah terlibat kematian 2,000 lebih dah dalam minggu lepas. Dia panggil heat wave. Dia hantar bom ke negara yang lemah, negara Islam. Tetapi Allah cuba dia dengan dan mati bergelimpangan. Perkara ini pernah berlaku satu masa dulu, 150 tahun lepas, yang menyebabkan 50 juta atas muka bumi mati. El Nino kali ini, tuan-tuan, kaji cuaca mereka mengatakan dia berlaku dalam masa 2 tahun. Bermula bulan ini. 2 tahun akan datang. Inilah yang digambarkan dalam detik-detik tanda-tanda bahawa kita sudah semakin hampir kiamat. Carbon dioxide, CO2, paling tebal di atas angkasa kita. Kita melakukan segala pencemaran dan sekarang sudah mencapai 430 ppm skala carbon dioxide yang berada di atas langit kita. Paling tinggi dalam sejarah manusia. Tak pernah lagi kita catat seperti itu, dan itu antara sebab kepanasan yang sangat luar biasa. Dan bulan telah lari daripada bumi. Ini sangat menakutkan. Bulan, tuan-tuan, tengok tu datang muka bumi, tak ada apa, masih ada situ lagi. Tapi dia makin jauh. Makin jauh dari bumi. Kemana dia pergi? Saintis mengatakan dia sedang menuju ke matahari. Dia akan masuk dalam perut matahari. Bila masuk matahari, kiamat pun berlaku, sebab Allah menyebut wajib syamsu wal qamar. Bila menjelang kiamat, bulan masuk dalam perut matahari. Wajib syamsu wal qamar, matahari masuk, bulan masuk dalam perut matahari, maka berlakulah hari kiamat. Dan sekarang bulan lagi daripada bumi. Matahari pula ada gambar yang terbaru. Entah apa benda yang kita tak boleh baca. Matahari telah ada lubang. Matahari ada lubang, tuan-tuan. Ini sebab panas yang tak tertanggung sekarang ni. Malaysia kita tak rasa, tuan. Tapi di Eropah sekarang sangat-sangat menakutkan. Kematian yang sangat ramai. Rupanya matahari pun nak mati dah. Dah keluar lubang. Satu lubang kecil itu boleh masuk 30 bumi. 30 bumi boleh masuk dalam tu, tuan. Matahari ni besar, tuan. Kita nampak kecil sebab dia jauh. Dan corona ini disebutkan dia makin membesar. Lubang. Matahari ini dia bukan bumi, macam bumi, dia gas hidrogen dan helium. Itulah yang saya terangkan dalam buku saya sebahagiannya. Daripada sumber yang sama, orang sama yang melakukan kemusnahan di atas muka bumi, dan mereka jugalah ingin mencari penempatan yang lain, sedangkan mereka menghancurkan kehidupan di bumi. Dan itulah di antara kesimpulan daripada satu aspek daripada ulul albab, sedangkan ulul albab ini banyak, tuan-tuan. Dan kita berjalan muka bumi untuk melihat mereka yang terlibat sebelum ini. Mereka yang mendustakan Allah, qul siru famanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah muka bumi dan gemerlap muka bumi, lihat bagaimanakah akibat mereka yang mendustakan ayat Allah, qul siru famanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin, dan seterusnya. Dan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan ambillah iktibar dalam kisah-kisah para anbiya yang dulu. Wahai mereka yang punya sifat ulul albab. Dan antara aspek ulul albab ialah memerhati, mengkaji peristiwa yang berlaku yang dulu dan ambil iktibar sebab apa yang berlaku dulu. Sekiranya kita menentang Allah, maka perkara sama akan berlaku pada generasi ini. Dan lawalakum fi qisas hayatu ya ulul albab. Dan dalam kisah pelaksanakan hukum Allah itu juga ada kehidupan ya ulul albab, dan ada banyak aspek ulul albab yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan antaranya lah tentang alam semesta yang kita bincang tadi. Dan tuan-tuan, saya harus seperti di sini sebab masa telah tidak mencukupi. Dan Allah juga menyebut fa'tabru ya ulil absar.
Dan ambil tibat bagi mereka yang ada hati basyarah, absar, yang tadi albab, absar, dia ada kategori yang hampir sama tetapi berbeza dari segi konteks, istilah dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimanakah Allah turunkan ayat ini, fa'tadu ya ulil absar, ialah tentang peperangan di Khaybar. Peperangan Khaybar, peperangan terakhir bagi Rasulullah. Di situ kita lihat Yahudi, Bani Khaybar telah kalah. Sebelum mereka kalah, mereka musnahkan sebahagian pada tempat tinggal mereka supaya umat Islam tidak dapat faedah daripada kota mereka. Dan Allah mengatakan mereka yukhribuna buyutahum biadihim wa biadil mu'minin, dan mereka musnahkan rumah mereka sendiri, dan umat Islam juga memerangi mereka dan musnahkan sebahagian tempat mereka. Dan sekarang tinggallah Khaybar, kota Khaybar yang telah musnah di Saudi, dan Saudi membina kembali kota Khaybar sebagai tempat pelancongan, tempat yang Allah musnahkan kaum Yahudi terakhir di Madinah, dan sekarang dijadikan tempat wisata. Dan itulah di antara paradigma ulul albab yang saya ingin bincangkan. Masih panjang lagi untuk kita bicarakan ulul absar, ulul aidi, ulul absar, ulul albab dan sebagainya. Banyak kategori, dan ini sebahagian satu daripada aspek ulul albab, dan saya minta maaf kalau masuk lebih. Dan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.